Baik aja buat time. Nak tahu lebih? Dengar podcast BTC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast BTC bersama saya Taufik. Sama saya Bai. Zahil. Alhamdulillah. Selamat pagi. Tak tahu korang tengok bila ni kan, tapi selamat pagi je lah. Selamat pagi lah. Selamat pagi Singapura. Selamat pagi Singapura. Okay, macam ni Abang Suji marah je. Hari Minggu. Hari Minggu kan. Alhamdulillah. I teringat satu benda. Dia kalau kita siapa yang pergi rumah Bai. Ni random tiba-tiba kan. Tapi rumah Bai, dia ada dia punya signature dish dia. Dia akan masak untuk semua orang. Baru kita try betul kan? Kita pergi rumah dia, kita lipat pun dia masak juga. Which is, apa nama dia? Kaprau. Kaprau. Bak kapau. Beef kaprau lah nama dia. Kapau. Dia kira nak kalau bahasa English tu dia panggil beef basil lah. Basil beef. Daun selasih ya. Daun selasih ya? Baru tahu sini. Agaknya lah. Betul. You memang selalu masak ke? Tak lah, it was because of my time dekat Thailand. Because I selalu bila tengah sorang-sorang nak buat apa saya belajar masak lah. Tak boleh depend on restaurants, tak boleh depend on macam malls. Because kadang-kadang during my second year dengan third year dekat Thai, I tinggal dekat province. Mana Zaki? So province ni, the second year, first year I was in Bangkok. Bangkok, well senang. You nak pergi, just cari mall, cari apa, halal banyak. Dekat tempat yang nombor 2 tu is called Trat. Trat, T-R-A-T. Trat. So Trat ni dia dengan Cambodia. Border lah. Betul-betul dekat border of Cambodia dengan Thailand. So jauh lah Yes, correct. You tahu Ud, Kambodi Ud. Kambodi. Kayu garu lah. Kayu gaharu tu yang diorang cakap Kambodi lagi apa tu, Memang quality dia power tinggi lah. kan, power kan. Memang dari situ. Memang daripada sepadan yang border yang I cross tu. Orang selalu pergi negeri Arab nak beli apa namanya? Gaharu. Padahal gaharu tu dekat Asia. Yes, correct. You masak Wik? Tak masak. Langsung ke memang tak minat Order ke? Order je. Kira okey lah. Simple lah. Simple. lah. Tak ada kaprau lah. Belum lagi lah. Tapi okey lah, macam masak air, masak telur. Panaskan Gyros Jeruk. saya. Macam nak cakap gyros saya. Jerang air. Panaskan air pagi-pagi. Tapi waktu belajar dululah. Waktu kita belajar kita dekat no Jordan. choice lah, Dekat kan? Jordan. Macam mana? Yelah, Jordan kira I dengan my parents apa kan. Then after that kita sambung belajar sampai kat Malaysia. Adalah Malaysia. tapi Macam Malaysia dekat like Malaysia, okay, one thing you dekat negeri yang halal lah, negeri Islam. So Negeri I think yang halal senang. Negeri yang halal Kat negeri Islam senang kan. Betul. You masuk boleh buat tapi benda depan mata sih. benda depan mata. Benda depan mata. I tak ada lupakan dulu. I think bila kita duduk kat KL, kita duduk kat luar, kita tak duduk kat campus. So kita punya tempat duduk tu, we staying at area dekat pantai Bangi. pantai. Dia pantai. dekat dengan Bangi jauh. So kita dekat dengan KL lah. So kira pantai, area pantai dia panggil pantai. KL. KL. KL Beach Jadi kita punya area tu nama je pantai. But dia dekat bukit. So dia pantai hill. Pantai hill. Okay, Betul betul. dekat pantai hill. So dia area Bangsa South situ memang heaven lah makanan dia, masya-Allah. Memang area situ apa yang dekat pun kalau mall ni Valley. So kita another road kalau kita jalan dah sampai Bangsa. Lagi lantas 10 minit, 12 minit itu dah sampai KLCC, Times Square. Semua memang around the corner lah. So ni alasan tak perlu nak masak kira. Jadi macam masa tu kira semua ringkas kan. Lagi masa time kat Malaysia tu kita budayakan diri kita jugalah. Pasal kita kadang-kadang budak-budak Malaysia. So orang ajar kita yang ada istilah nasi bujang. Si bujang ni apa ni? Macam bunyi dia. Diorang Nasi macam-macam bujang. nasi dia tau. Nasi kandar lah, nasi. So nasi bujang tu kira nasi dia RM2. Tapi dapat teh ais, dapat nasi, sayur dengan ayam ke ikan ke. Masa tu ikan keli lah. Itu dah sedap lah. Wah, solid saya lepas Simple habis lah. kelas. Tapi kalau macam dengan budak-budak Singapore dengan my housemate semua, kita selalu makan. Ada satu tempat ni area situ juga memang Korang bukan selalu makan kuih tiaw. Kuih goreng kat bawah tu. char kway teow lah. Char Char kway teow kway teow yang dekat depan LRT. Tapi for me I tak minat sangat char kway teow. So Hmm. ada satu tempat tu kita duduk kat area dia orang panggil Pantai Dalai. Pantai Dalai. Pantai Dalam. So ada dua range lah. Yang Pantai Hill tu kira orang-orang yang atasan sikit.
So yang pantai dalam ni kira orang-orang macam kita normal lah. So kita berumah dekat area situ juga. So kat pantai dalam ni Masya Allah makanan-makanan dia sebab banyak orang Thailand, orang Siam kan. Masih Hot Sea Hot Sea, So kita biasalah tu lah. So cakap pasal Siam ni pun rasanya orang yang duduk kat Siam tu lebih banyak lagi Kita macam gini kan, kita teringat pada zaman-zaman dulu kita belajar tinggal tempat negeri orang dan sebagainya. And living in dekat negeri orang ni dia macam a different experience entirely. So you duduk Malaysia, duduk Indonesia, duduk Thailand. Yang lama kat mana? I think lama dekat, kalau nak ikut kontrak sebenarnya lama Johor dengan JDT waktu tu. Tapi yalah, kerana main Johor tu senang, kita boleh ulang alik kan. Macam tak rasa kat luar negeri. Kita tak rasa kat luar negeri sana. So dekat Indonesia, yes. Indonesia, one thing is Indonesia besar. Like for yourself sama. I dekat Indonesia senang. I tak payah fikir apa pun. Tak payah fikir nak masak, tak payah fikir nak apa. Semua kat turun, situ semua kat situ. Warung-warung lah, baik dari warung ke mall ke anything you can get. But cuma beza dia Indonesia ni ialah dia negara yang besar. So when you travel from one end, I dah daripada Aceh, I dah pernah travel Aceh tau. Kira kan Ujung dekat Aceh dia orang ada the first kilometer they call it. Kita yang start of the road. The start of the road. Orang panggil the Horn of Sumatra salah. Yes. Correct. Aceh. Ujung Ujung. Kira tu starting point kira lah. ujung corner of ni Ujung. Indonesia. Ujung. The first road kira senang cakap. Wah. First tu sampai dekat Papua sih ada pergi. I nak cakap Bali, you cakap Papua pula. Papua, Irian Jaya dia call it. Oh, jauh. So, Jauh gila. Jauh. Game days Game days. Tapi untunglah I base kat Jakarta, Bandung. Tengah central lah. A bit central. Tapi dari Jakarta alone you nak pergi Papua, Irian Jaya. You have to take multiple flights also. Alamak. There are direct flights, maybe Garuda, but even Garuda pun tak salah I have to transit at Makassar. Dan Makassar baru tu. Jauh. Yes. It can take you like macam boleh pergi Dubai sih sebenarnya. Betul. Boleh, you dah ada satu tempat ni nama dia Bontang dekat Kalimantan. Kau? Jakarta pergi Balikpapan already dah 2 hours. Flight 2 hours flight. 2 hours, 2 flight, hours, 30 2 minutes. hours. Flight, yes. 2 hours. You land dekat Balikpapan, you naik bus, continue bus pergi Bontang, another 6 hours. Wah. I cakap dengan you, dah sampai Bontang, macam Memang terbuntang memang. Bontang banting Tapi really memang penat pernah babe. It's like really Journey, physically Kita akan draining. dengan azab. Oh. Sih, Itu baru dah masyarakat Betul. macam gini Pasal dalam degree itself 2 jam. I think Yes. kalau kita pergi Singapore tu Bali pun 2 jam 3 jam Yes, 2.5 hours Pergi tu dah KL boleh. 40 minit lah. Macam orang sana pula. Sorry. Macam kita kat sini macam kita call. Cakap, babe, okay jumpa I tengah dekat expressway. Lagi 15 minutes saya sampai. 15 minutes tu, orang sana kira 1 jam lah. Dia punya sama dia. Dia punya equivalent dia. Macam aku cakap, ya, aku lagi sejam ni nyampe. Macam gitu. Baru sejam tu macam, tak ada benda lah. Okay, kejap lagi dia sampai. Kau apa? Lagi 1 jam. Like macam, The culture is there lah. Macam orang culture memang dia dah gitu. terbiasa dengan jalan jauh. Lagi Indonesia memang keindahan besar. Indonesia tu terletak pada macetnya kan. Saya ingat lagi saya kat Jakarta, kat Kuningan. Saya tinggal kat Kuningan tu. Nama tempat dia Kuningan. Kuningan is the city hall of Kuningan ada. Itu kan? is the city hall of Raffles Place of Buat malu je orang Jakarta. Indonesia. Kuningan Yes. kira tengah hot serious. Beverly Hills lah orang kata. Kuningan. Padahal I punya kondo tu sebelah je. I nak U-turn nak nampak kondo ni, tapi tengah-tengah kan ada bus lane kan. Ya. Dia ada bus lane dia. So ada barricade. You nak make a U-turn to come back and masuk kondo tu, boleh makan 45 minutes tau kadang. Just because of the jam. Karena macetnya itu. Karena macetnya itu, saking macetnya itu. Waduh. Tapi kadang tak apa, depan kadang dia punya polis, kalau polis tak block the U-turn tu. Kalau betul-betul jam, polis will block. Then you need to go to the next U-turn. Aduh, mak. Itu gara-gara itu, friend. Waduh. Weh, yes. Aku teringat juga waktu my tours kita imaman kat Indonesia Indonesia. kan. So bila flights tu another state pun nak pergi kan. Selalu macam kita dengar flight pukul 9 pagi Okay 9 pagi kan.
kita gerak pukul 7 lah kalau Singapore kan. Sana like malam tu je dah gerak sih. Serius Dan malam tu dah gerak. Orang tinggal dekat, because why Soekarno-Hatta kan, orang tak nak, they want to avoid the jam. Orang tinggal dekat motel sebelah. Ada motel kecil, ada hotel kecil lah. Jadi tak miss a flight lah. Jadi tak miss the flight. Kalau you take early morning flight. So if you gerak pagi, orang pergi kerja 5 pagi dah jam babe. Itu yang rasanya satu keistimewaan diorang lah. Kelebihan yang diorang ada, which is orang-orang diorang sabar babe. That's the thing. Dah terbiasa Yes, dengan yes, kesabaran yes, tu. So like macam kalau Singapore punya lambat 5 minit, untuk orang Singapore lambat. For them is Biasa, okay bro. Santai bro, di mana kau? Nak tenang aja. Bila ada kat Mesir kan, kat Mesir, kalau budak-budak Mesir jumpa dengan budak-budak Indon, ini di antara hot debate yang diorang ada. Traffic jam mana yang lebih teruk? Kat Mesir ke dekat kat Indonesia? Mesir pun teruk Mesir 3 lane boleh jadi 8 lane. Tapi ada orang cakap dengan ayah betul. Bila I baru-baru sampai ke Jakarta kan. Dia cakap, Bayaki, if you can drive in Jakarta, You can drive anywhere in the you world. can drive anywhere. Orang Mesir pun cakap benda sama juga. Betul. So benda ni orang gaduh. Oh, diorang nak tak. kejarkan ranking. Kita bangga kita ni traffic ni teruk. Tapi Mesir pun teruk Tapi babe, Arab kalau diorang accident, diorang gaduh dekat tengah-tengah road. Tak accident pun gaduh. Diorang traffic light ada. Traffic light ada, tapi traffic light tu Make bukan sense. law tau. Dia kalau mirror kan, kalau kita mirror tu stop lah. Dia mirror tu macam suggestion. Nak berhenti ke tak? Ada macam gitu. Tengok ada orang tak? Kalau tak ada orang jalan lah. Itu. And Arab punya culture lebih kurang macam Indonesia, India semua tau, yang hon-hon. So diorang berbual. tu actually macam hi tau. Bukan marah. Aku kat kanan, aku kat kiri. Dia macam alert you lah. Memet gitu kan. Jadi kalau betul. satu Diorang kereta space buat, sikit, kalau ada beribu kereta buat, itu yang tong Sampai malam weh. Nak tunggu tak ada hon tu sampai pagi weh. Dia cakap pasal jam ni, I teringat Vietnam. Terus juga. Tak, Vietnam pula motor. Vietnam lain. Vietnam tak banyak kereta. Dia buat motor. So I pernah Tak cross. percaya semua I pergi SEA Games. Semua kat Chai. I pergi SEA Games tau. So hotel kita macam ada mall lah. Mall macam kita nak beli apa-apa lah. Just some shops or what lah. So kita nak, everything we need to cross. So bila kita tengok road tu, road diorang tak ada kecil-kecil. Road diorang semua yang besar-besar ni. Semua main road ni. And then macam you nak cross tu, kita as Singaporean, kita obviously will tunggu lah kan. Berapa banyak kereta ke motor ke, you tetap tunggu. Because kita dah Safety dah lah kan. safety lah. Tapi bila ternampak pula orang Vietnam lah, dia PLO dia kat sana. Cakap, what are you waiting? Just go. Just go where? No, just cross. You crazy or what? Doktor dia cakap, no. You just walk, they will avoid you. Oh no. So bila jaywalking orang lain level lah. Serious babe. Actually Mesir pun sama juga. Dia cakap apa? Skill lah, Come, you follow me. Terus I ikut dia lah, dia cross. Mau menggigil Badan juga. dia, col juga babe. Takut juga. Diorang macam ti, faham? Bising kan? Tapi normal lah Normal, you just cross je. Dia elak you. Dia elak. Banyak lah. cool lah. I dah latih. Tawakal tinggi tu. After that, bila dah berapa hari, kita dekat sana dah buat 2 weeks. So, the second, third day, kita dah cross je. Kita jadi orang tu pula. Nampak orang lain, cross je. What are you waiting for? Gitu lah. Kita jadi hero Okay, Malaysia dengan Indo boleh cakap Indo. Malaysia dengan Indo, dia nak cakap sama tu tak sama lah, tapi familiar lah. Yes. Dari sudut bahasanya, dari sudut makannya lebih kurang sama. Thailand, I think is a bit of a different experience for you. Thailand, yalah, another beautiful side of apa yang ada nampak kat Malaysia dan Indonesia. I think kita, negeri-negeri ni, diorang ni di bless dengan island-island yang cantik. Laut-laut yang cantik. You know, biru-biru laut diorang. So, and also makanan diorang. Like Thailand, when you talk about Thai food, it's always about spicy. Nak kena, you know, tom yum lah. You cakap tom yum mesti pedas. Mana ada tom yum yang senang hirup-hirup. Ada orang Thai yang tak makan pedas? Tak, diorang number one diorang punya first ingredient diorang is always kena mengena dengan cili. So Mesti rata-rata tu semua ada cili. Itu kalau kecil-kecil, you mix dengan cili lah. Maybe. I belajar diorang macam budak-budak Thai, especially I banyak belajar dari segi bahasa, dari segi budaya, dari segi diorang punya pemakanan diorang. Dekat province. Dekat city, you tak,
I mean, you Yelah, tak belajar fast sangat food lah, dekat fast food Orchard lah. Road, apa you belajar? You tak akan belajar Orchard Road. Ini orang pun bawang putih kat ni. You kena pergi somewhere outer skirts. Then you see the local. Baru you nampak the real Thai. So diorang punya Thai basil ada daun selasih, diorang petik daripada diorang punya Syok. kebun belakang, diorang petik, InsyaAllah. petik dan diorang masukkan dekat tempat tumbuk tu, masukkan bawang, masukkan cili tu. Organic betul Original sih. Campur dengan soya sauce, campur dengan ni sauce, campur tu sauce. Itu lah yang nampak you buat kat kitchen you tu. Tu dia cakap, baik okay, ready liao. Bunyi dia dah keluar tu. Dah tu dia cakap ni macam tempat kita cecah daging tu lah. So orang siap daging tu, masak on the spot. Syok lah. Oh tu dia punya sambal lah Tu sambal dia. Dia ada macam tempat cecah dia lah. Macam kita punya sambal belacan consider. Tu dorang. Pedas juga tu. Dia ada level-level dia. Macam okay, this for you no spicy. Kau, I cakap apa yang no spicy? Oh, sila pedas juga ah. Pedas juga. Kira pada dorang tu normal. Ayo. Then dia cakap, spicy. Sila lah spicy. Dah tu dia macam, then I macam, what about yours? I said, what about yours? I said, no, my one more spicy. Pingsan. Then I tengok dia buat dia punya. Kau dia punya cili satu goni dia dia sempat test dulu. Medah dia taruh lagi. Medah ataupun medah? Macam medah itu Tak cukup macam tak cukup lah. Macam dai tu macam okay boleh. Dari sudut interaksi dengan orang-orang Thailand, dari sudut interaksi bahasa dan interaksi budaya, Yep. how was it? Senang tak communicate dengan orang Thailand awal-awal tu? Actually first year dekat Bangkok a bit easy for me because orang Thai ni banyak national players. Orang Thai national players, diorang pun orang-orang Bangkok dan diorang pun adalah macam bahasa English diorang not bad. Kira senang understand lah. So diorang orang kota kan. So bila dekat truck tu, it was like macam betul punya cubaan sih. Macam tak banyak orang, like literally they won't answer you back in English. Yalah. Kampung Dia macam baik, pai. Macam dia cakap pai. Kau kena pai. pai. Apa pai tu? Pai tu apa kan? Macam terus I Google. So I have to do my own thing lah. I call someone. You tak ada duduk kelas ke apa? Tak duduk kelas. I belajar melalui facial expression. Ni Badan. Kira macam orang kata try lah Macam hari ni try lah. Dapat lah. Kalau dapat lah. Macam gitu lah. Try je. Betul dia cakap. Tapi itu yang kadang-kadang lama-lama jadi benda tu jadi macam biasa lah. I think language memang started semua daripada gitu juga. Cakap pasal kita dekat negeri Arab ke, even dekat negeri, kita duduk kat Singapore ni memang advantage pergi mana-mana negeri orang putih senang. Betul. Tapi benda dah senang, kita tak belajar lah benda baru kan. Macam talking about Thailand, I think satu nikmat sih kalau you boleh berbual Thailand fasih. Tapi kalau duduk, berbual. I think if you could sit there longer lah. Yes, maybe. Sekarang ni enough to go by lah. Enough macam Socialize, for example beli barang nanti macam I dah habis training, kadang I boleh nampak diorang nak interact dengan I. I boleh nampak. Tapi diorang tak tahu macam mana. Then after that I jalan, kita nampak kedai makan. So kita gunakan senario seperti macam kecil-kecil gini lah. Nampak kedai makan, nanti dia tanya, Bayaki, kin kau mai? Dia macam itu. Kin kau tu macam dah makan ke belum? Kin kau tu dah makan nasi belum? Kau nasi. Ajar kita lah sikit. Makan lah. Ajar kita sikit. Okay, simple lah. Macam nama saya Taufik. Pom adalah Pom Chan Bayaki. Pom Chan Taufik. Macam itulah. Tidak ada. Kalau after that baru I belajar macam let's go to stadium atau kita jom naik balik, kita balik more football language macam daily punya usage lah. Okay, kalau lah ada orang nak pergi Thailand what are phrases yang essential untuk orang tu to be respectful to the culture? To be respectful is always you start off with sawadikap lah. Sawadikap tu hello macam hello, macam welcome macam ahlan macam gitu. Kasih Arab lah. Macam ahlan. Tapi you follow up. Tapi kalau the second one you say Sabadi mai. Sabadi kira macam gitu lah. Sabadi mai, apa khabar awak? Baik, macam tu. Sawadikap, Sabaidi. Dan orang tu akan jawab di tu baik. Dia memang kena lembut-lembut sebutan dia. Yes, orang tu macam ada lingguk dia orang.
Itu yang kadang-kadang payah. Kadang-kadang kita minum certain words tapi kadang-kadang lebih application disebut dia. Tapi kalau dah nampak members macam members bola. Bagi. Sabadi. Macam tone dia dah lain pasal kita kawan kan. Tapi still in the culture lah benda tu. Because boleh lah. Kalau kita notice bahasa Arab pun babe, kalau you pergi macam-macam negara pun, antara Jazirah Arab tu boleh nampak macam logat lain. Even Syrian, Jordanian, compared to macam Saudi, even Mesir kan. Macam you yourself Mesir kan. Kita punya usage bahasa pun beza. Even kalau pergi Jordan pun, Jordan terus terang kira very close to buku bahasa lah. Buku textbook lah. Jadi senang orang nak faham. Benda-benda yang macam kaif hala, benda yang you belajar dalam buku kaif haluka kan. Masih lagi dengar ni apa khabar kan. Tapi kalau ada negara-negara yang macam Mesir kan, Zaya kan. Tu kan. Zaya. Amile. Anta kuis. Kalau Jordan tanya khabar kan. Tanya khabar dia tak cakap kuis. Dia cakap ana menih. Menih. Wallah dia menih tayyib yani. Dia cakap kalau even benda-benda lain dia akan cakap kuis yani benda lain, tapi kalau bab kesihatan menih tu macam aku okeylah sihat. So benda ni negara-negara contoh macam Lebanon, Syria. Apa ni? Munih. Dia menih gitu Menih. Kuis ente menih alhamdulillah gitu. I'm fine dia gitulah. Kalau macam duk macam kalau macam bahasa mat diorang macam bahasa mat bahasa street lah. Street language. Dia kalau Jordan terserempak members tak ada tanya khabar, tak ada tanya apa, terus macam masuk. Kalau yang gila pun kira macam show. Gitu pendek Kalau yang baik sikit kifak. Okey, entah tamam macam gitu kan. Tengok macam mana dia punya ni. Tapi usually Jordan, Palestine, Lebanon semua dah pakai this word yang macam agak jauh sikit tapi dia panggil Shlona. Shlona kira macam okey macam semua okey tapi in a very good manner macam nampak baik Tapi kalau yang macam I dulu biasa main bola yang kat street tu kan. Normal lah macam you cakap tadi. Benda yang biasa lembut pun jadi macam macam gitu. Aku boleh imagine budak-budak Arab ni macam and the beauty of bahasa Arab ni, you boleh kenal Arab tu through diorang punya cara berbual, logat diorang. Serius? Kenal. Macam Jordan dekat-dekat juga dengan Yaman. So bila I pergi umrah datang, bila I berbual, orang tu ingat I datang daripada Yaman. So tengok you mix basically you punya intro tu diorang dah boleh tahu lah. Sebab Yaman pun dekat dengan Fusha. The way diorang berbual. Tapi adalah pekat-pekat macam Yaman ada ikut macam Saudi juga. Cara istibra kan. Anak bera gini. Jadi adalah campur-campur. Cuma at the end of the day, semua Arab kalau you gunakan all that term bahasa tu semua akan faham. Okay, question. Kalau you bahasa Arab kan, normally macam kita belajar Quran, kita nak kena ain. Tapi diorang on the conversational yang ada word yang ada sword, yang ada tu nak kena bunyikan sword dia ke atau nak dia tengok berapa lama you duduk sana. Okay. So yelah, it will kadang differentiate. diorang shortcut kan benda tu. It will differentiate you punya level of you punya pendengaran lah. Kalau you duduk sana setahun tapi you hari-hari duduk dengan Arab, automatically perbualan you macam Arab. So like you punya ain pun tak payah nak maintain Kira macam automatic dia keluar. Tapi kalau yang buat pun kita tahu dia tengah try. Terlebih sangat pun tahu juga. Then what about ha dengan ha? Itu semua clear. Very clear. Diorang dah terbiasa. Alhamdulillah yani anta kebas yani. Kita tahu gunakan all this. Tengok macam mana because I daripada 6 tahun sih. Umur 6 tahun kira kat sekolah kecil-kecil daripada memang bela sotong kan. Masuk sekolah tu tiba-tiba macam wah. Tiba-tiba memang memang tak tahu benda kan. Terus bila masuk tu memang fresh dapat semua sebiji-sebiji. So Arab kita nak bezakan orang tu whether dia campur Arab dengan tak campur Arab is dia punya logat dia. How dia gunakan. And Arab one thing diorang rich with vocabularies. Okay. Dia punya bahasa, dia punya kalimat, dia punya words dia kira infinity lah. Jadi bila you nak berbual, you make sure yang you dah capture banyak vocabs. Kadang-kadang itu yang buat kita powerful dalam perbualan Arab. Kadang kita dah lama tak balik kadang vocab pun lupa-lupa juga that's why macam kita kadang jumpa pun kita cakap Arab supaya benda tu ingat. Benda tu stay lah dalam you. Dia memory dia datang balik susah nak dapat suasana lagi kan.
Language dia theoretical one thing, and then it's also application in practice and environment lah. Yeah. One thing about language kan, pasal macam language yang senang directly. Kira kan what they call it, macam direct translate. Literal lah. Spanish. Literal lah. Spanish. Spain pun macam senang, macam you tak payah susun. Macam Arab kan, you nak kena susun daripada depan, susun ke belakang macam itu kan. Tak very direct lah. Macam Spanish is very direct. Macam my brother-in-law pun French, kau susah sih dia berbual. Macam comment ça va? Je m'appelle Ana. Oh, ni French buat Arab ni. Karim Benzema. Ana je m'appelle. Ana je m'appelle. Tapi syok lah dapat ni kan, belajar kan. Belajar and experience the cultures. Like kalau untuk you dari segi bukan saja travel is one thing, but then duduk negeri orang tau. Mesti being with them. What is the thing that you treasure the most? Pengalaman duduk negeri orang dan pengalaman travel yang you rasa semua orang kena try and travel. Tak payah jauh-jauh lah, maksudnya travel, just experience the world. I'm a firm believer of travelling. Okay. Macam mana tak ada duit pun, satu hari kita save sebanyak mungkin kita boleh. Pasal apa? I pentingkan anak-anak. I believe budak-budak ni nak kena siang-siang, you nak kena exposekan diorang. Kasih diorang kenal dunia. Kasih diorang Experiential kenal, knowledge. Yes, kasih diorang knowledge ni you tak boleh melalui textbook babe. How much you tengok YouTube pun tak boleh. So you kena experience it yourself. So bila budak-budak ni tengok dekat, I mean macam kita cakap dalam Islam ni, Allah create the world, Allah create the universe. So I feel that it's part of me as a Muslim also to find out what's there in this country, what's there in that country. I want to see this, I want to see that. So benda-benda yang consider kita nak cakap macam miracle. This is where kita tengok. Macam for example, I pergi Iceland. I went to Iceland with budak-budak, with the kids. Kira kan I ambil dia punya PIE dia punya jalan expressway PIE dia. Iceland punya PIE tu, I pusing satu round sepanjang 2 minggu. So sepanjang perjalanan tu babe, macam-macam sih. Cuaca bertukar-tukar dan scenery berbeza-beza dan kita plan yang pelik, tak pernah nampak benda macam ais kat sini, air kat sana, you know, like macam ajaib lah. How did that happen, you know? So yalah, benda-benda macam ni lah, kita budak-budak ni akan macam kita senang lah, kita belakang-belakang orang kita boleh google je kan. Macam diorang ni tengah dalam mood tu lah, tengah dalam mood explore. Jadi diorang macam makin heran, macam Cik Daddy, how can this happen when the water flow and then this side got ice? Then itu yang buat diorang macam ini balik diorang research. Ingat kemarin cakap pasal curiosity budak-budak. Correct. Itu yang kita nak diorang bila diorang dalam keadaan tu, diorang punya mind is working. Good. This is where mind diorang keluar. Macam belajar lah. Belajar. So diorang keluar daripada kotak tu. They say don't. Orang Melayu cakap katak bawah tempurung. Something like that lah. Yeah. Tak tahu lah katak bawah mana. But when you travel, kita keluar tempurung tu lah maksudnya kan. Exactly. Rupanya you keluar daripada lebih kotak besar, tu. Ya, Yes, correct. Kita tak only fikir macam tak payahlah Singapore cukup. We have this, we have that. Enough lah to live. Like macam certain people lah like that. Tapi tak, you try. I dekat Jakarta for example. Okay lah, it can seem big. It can only dengar macam setakat Indo je. Tapi babe, I cakap dengan you, once you live Indonesia, there, it's a different you story. live there, you kenal culture, you tengok. Baru pas episode I cakap pasal the word appreciate. This is where you will appreciate hidup you dekat Singapore. Seriously, because why? When you are over there, I dekat sana, I nampak budak fans kita orang lah. Kebetulan dia fans Persija Jakarta. Persija. So kita pernah hari-hari management akan macam kasih kita tahulah, cakap baik ada permintaan untuk kamu pergi ke sini, kamu pergi ke sana, jumpa dek ni, jumpa dek tu. Fans punya meet up lah. Yes, fans punya meet up. Diorang they practice that. You must do. So ada satu kisah ni dia cakap bye Bambang, Ali Udin kan. Kita 3 orang. Cakap ada satu kes ni. Cakap kes apa aku pun ingat macam serius lah, serius involve kita kan. Cakap tu tak ada satu budak ni ada satu kes, kau nak kena pergi rumah dia. So I was macam kes budak ni Dah tu my player satu cakap lah, cakap tak lah bang, ni budak sekolah, dia tak pergi sekolah, dia asyik datang tengok kita training je. Serius lah? Dia tak pergi sekolah. Serius.
So during kita punya training session tu, everyday training kita at least ada dalam 500 to 1000 people watching us training everyday. Serius? Everyday dekat stadium kecil. Indonesia babe. Serius lah? Yes. Kalau solat je sampai 80,000. Betul lah. Yes. 5,000. Yes. About 500,000. 500 to 1000 tu normal. During weekends it can be more. Okay, fast forward pula pasal kisah budak ni. So dia cakap budak ni tak pergi sekolah and all that bla bla bla. So cakap okay lah pergi rumah dia. So obviously lah bila kita cakap nak pergi rumah dia, we were thinking about apartment, we were thinking about a house, maybe a simple house ke apa. Babe, rumah tu like from a warung. You tahu warung kat tepi road tak? Then dorang ada macam celah-celah lorong. Yalah. Kan? Antara warung lah. Antara warung kan. Babe, rumah cardboard babe. Rumah cardboard. Dia macam mana rumah dia? Dan ada masuk lorong tu, I tengok dia dalam bilik dia gelap babe, gelap nyamuk berlambak. Then I was like Cardboard cardboard babe. It's like atas ada daun-daun, ada zinc-zinc sikit. Jadi jugalah. Kira Jadi macam jugalah. Dan dalam rumah dia tu, living room dia, mak dia macam jual, you tahu kopi-kopi yang dah gantung-gantung kan. Dan dia tinggal ambil kopi apa kapal api. Yes correct. So I masuk, sekarang nampak ada poster muka I tu. Serius Ada lah? muka I poster. Yes correct. Ada macam emotional sikit. Kalau I nangis lah. Saya ada macam macam gini kau tinggal then akan this flashback lah akan tersentak you akan rasa tersentak kita kat HDB dah complain, kita tinggal rumah batu sih, everything prepared for us, macam semua lengkap lah. Dah start fikir macam mana kau mandi kat mana ni, ada perigi kalau hujan hujan macam mana and all that. So fast forward, kita surprisekan dia, dan dia balik, dia nampak kita, dia macam nak nangis lah. Dia happy, dia nak macam nak nangis, tapi at the same time dia sad pasal kita tahu pasal dia punya case, dia cabut sekolah. So after that, the two Indonesian players macam like lecture dia blah blah blah. Tapi padahal idol dia juga, idol budak ni juga. Dan the Indonesian player ask me, cakap, bye, ini gimana ini anak ini kan. So then I come up with a Singapore punya system. This is where the Singapore system kicks in lah kan. I cakap okay, diplomatik kita beli buku 35 buku notebook tu. So I make a few columns. So I cakap dengan dia, then after that kebetulan sekolah dia is happen to be near our training ground. Okay, dan I jumpa cikgu dia. I cakap okay, tiap hari kamu ke sekolah, guru harus tanda tangan, kamu juga harus tanda tangan, baru datang ke latihan. So datang ke tempat training kita orang, so kita nampak lah cikgu dia dah sign, so kita pun sign. Babe, lama-lama budak ni kita ambil dia sebagai dia cucikan boot kita orang. Ada kerja lah. Kita kasih dia kerja. Job opportunity. So dia akan because I dah ternampak keadaan rumah dia lah. Dan I tanya dia, cakap okay, lepas sekolah kau datang mess tu macam kita pergi clubhouse. So dia cucikan I punya boots, dia cucikan I punya baju-baju. Pasal kadang kita main away, kita tinggalkan mess about 2 weeks gitu. So dia akan bersihkan bilik kita orang and all that. So every month I will give him like macam say $50 to $100 a month. So kita cut lah sikit-sikit sorang-sorang. Babe happy, babe dapat first salary, dia nangis baru budak lagi about like macam secondary lah. Then after that dia buatkan kita mi sedap Indomie kan. Dia cakap, "Mas, bang, mau Indomie enggak? Saya buatin." Cakap, "Okey, buatlah." Dia buatkan Indomie. Dia sentiasa macam nak serve you lah macam itu. So kesian lah, cakap dah malam nanti dah pukul berapa, cakap pulang besok mau sekolah. Kadang, "Mas, hujan ini bisa saya tidur di sini tak?" Oi, kesian babe. Kesian. Dah ambil barang-barang sekolah, tidur kat sini. Sampai macam itu lah. Dia macam tengok balik macam peluang. Actually macam peluang untuk the players buat kebaikan. Betul. Yes, macam Allah hantar dia at the right place lah. Bila kalau tengok balik, kalau nak kata memang keadaan dia tu, kira dia kena ubah lah keadaan tu. Tapi kadang-kadang ada orang memang, ni benda kadang-kadang kita tengok yang kita rasa bersyukur sebab ada orang dia hidup sederhana gitu pun still boleh hidup macam biasa tau. Tapi still apa tau yang you jadi hairan tu, you boleh senyum. Like you macam senyum hidup macam itu. What do you have in your life to smile? Exactly. Yang buat kita fikir actually nak jadi happy ni tak susah pun.
Kan nak dapat kebahagiaan, nak dapat kemanisan kehidupan ni, dia tak perlu ada kemewahan pun. Dan kadang-kadang mindset dia, I think. inilah yang kita dapat di dalam travel and tinggal negeri orang. Yeah. You know, we are talking about kadang-kadang bila kita travel, kita nak tengok the touristy places ke, nak belajar ke apa ke, tak kisahlah, fine lah. But these are the experiences yang kadang-kadang lebih bernilai, lebih daripada mahal lah. apa pun. For me kan, satu benda yang betul sentuh hati I is apa tu, bila kita kat UK tak salah. Then we were not some part of outside London. So tengok so ada a few orang minta sedekah lah. Mika sih, my first son, Mika cakap, Daddy, so I kebetulan ternampak macam kedai-kedai runcit yang ada jual mainan. So my thinking was like, dia nak minta duit Nak beli mainan. macam £5. Macam, can I have £5 all in coins? Dan I cakap, for what? Dan I dah ternampak kedai mainan tu. I dah terus terpedidik lah. Mainan lah ni. I cakap, alamak. Lepas tu dia cakap, no, just give me the £5. Dan I cakap, okay lah. I pun tak payah fikir banyak lah. Kau nak buat apa dengan ni, £5 ambil lah. So I kasih. Then I am standing in a position where I'm looking at the shop. Because kereta kat sini kan. Tapi sebaliknya dia jalan sana. Dia kasih seorang £1 each to every one family yang tengah duduk tengah ambil tu. Kecil-kecil mulia hati lah. Betul sih. I terus tengok cakap kira macam ada a message to send me that insyaAllah lah, I hope I did the right thing by raising you like this. This is where I think I need to expose him more. And because why not expose him because dia mampu, tidak. To show him that dia mampu, tidak. Kerana he need to appreciate. Dia nak kena rasa benda tu. Betul. Dia nak kena experience benda tu sendiri so that message tu sampai kat dia, bukan kat I. Betul. Jadi pasal apa? Pasal benda ni akan stay dekat dalam diri dia sampai dia membesar. Yes. That's the thing that kita nak kejar. Harimia, dia awal-awal ni dah banyak show lah. Tapi sayangnya sangat masa kita dah habis. Kita tak apa, kalau ada perbincangan banyak lagi kita continue insyaAllah. Saya harap semua telah pun mendapat manfaat daripada kita punya sharing. And with that, we'll see you guys in the next one insyaAllah.